bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Terima kasih selaku pengajar penting. Terima kasih organisasi. Terima kasih kepada seluruh adik-adik jasa keluarga masjid, pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Yang pertama kita baca surah As-Sajdah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musa fala takun fi miryatin min liqa'i wa ja'alnahu hudan lil daripada surah As-Sajdah ayat 23. Dan kami telah memberikan sesungguhnya kepada Nabi Musa itu kitab. Wa laqad atayna Musa kitab dan sama macam Nabi Muhammad mendapat kitab Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad mendapat kitab Al-Quran, Nabi Musa juga mendapat kitab Taurat. Lalu Allah berpesan pada Nabi Muhammad, "Fala takum fi daryatin bin liqa'i." Jangan ada dalam diri kamu, janganlah kamu takut, janganlah kamu ragu, janganlah kamu bimbang untuk bertemu. Bertemu dengan apa? Dengan isi kandungan Quran, mengambil Al-Quran, mengambil pengajaran Al-Quran, melaksanakan Al-Quran. Jangan ada perasaan takut, kata Allah. Ragu-ragu, bimbang, tak yakin. Fala takun fi mir'atin min liqa'i wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Jadi jadikan kita Taurat itu ialah petunjuk kepada Bani Israel. Maka kita menjadi petunjuk kepada kita Al-Quran. Petunjuk itu apa? Huda. Sejak bila Allah menurunkan huda? Sejak Nabi Adam diutuskan huda. Manusia pertama Nabi Adam. Utus saja ke dunia Allah dah beritahu. Apa dia huda? Petunjuk, jalan, hidayah, aturan, sistem. Itu pertanyaan. Untuk apa Nabi Adam dapat hidayah? Sebab dia adalah dengan kita selamikan sebelum itu tak apa jawatan dia dapat pegawai sana sini jawatan. Sebelum ditulis ulama, abang-abang sebelum jadi cikgu mantap. Sebelum jadi cikgu tu, kenapa Syari jadi cikgu? Cikgu Syari. Sebelum jadi doktor, lagi baru medik. Akhirnya naik terus jadi doktor, kedua orang. Ini abang kita, Abu Kasih, orang. Sebelum jadi doktor, khusus dulu. Kajian marah, lalu foto. Tuan-tuan berani, dulu dia apa? Rambut kecil dia, tuan-tuan berani, ikut orang tadi. Nanti nombor tu, nombor sini, tak sama saya, lepas potong. Rambut cabang tu. Rambut dia, sampai di atas bambu, nama dia Tudu. Tu nama dia apa? Tudu. Rambut abang ni, kalau setengah telinga ni, macam Doni Emery tu. Black Dog Bull zaman dulu tu. Hai sekali yang manis. Itu namanya Lima. Rambut macam saya ni betul-betul saja di atas telinga ni. Nama dia apa? Nabi pernah wakrak. Nabi pernah lima. Nabi pernah. Paling panjang dia abang. Tak dia ada bau. Ustaz kalau mahu. Ini kita kena belajar maulid lagi. Itu yang kita kena belajar tentang maulid. Bila kita belajar maulid, kita kenal. Bila kita kenal nanti, kita akan scan. Orang sekarang kena scan. Bukan setakat scan dalam telefon.
scam dalam mimpi. Dalam mimpi pun scam. Benar. Semalam saya di Rasulullah. Saya tak tahu apa amalan saya. Allah wajib saya berdosa. Kita lebih Rasulullah. Mengenal COVID bukan Rasulullah Imam. Nah, baju Nabi rambut hitam, umat itu benar. Umat Rasulullah adalah 14 sampai 12. Yang pakai itu bukan Nabi lah. Itu refleks. Kita kena reka. Kalau haudah, kalau mereka yang sini, lari refleks. Kamu fikir, macam apa fikir? Refleks. Apa kita sekarang dengan setan? Setelah nak di rumah aku dia sampai tahu tak? Lalu dia kerintik dia. Nak bermudik tak? Dia kerintik hadiran nombor 8 saya ini kerintik. Sebab itu kena belajar. Orang yang belajar tentang Rasul. Supaya kita tidak ditipu. Kalaulah belajar tentang susuk tubuh Nabi Muhammad, kita tidak ditipu. Bayangkan kita belajar apa yang dibawa dan apa yang diminta dari Rasulullah. Lawak pegang Rasulullah bawa awak. Orang ini kenapa? Masjid kita orang dari semua orang. Masa pertama dakwah aku masuk video bola bersama waktu itu cerita dulu warga Bahrain bertanya arah tiap kali dewas bayar pada sampai berapa waktu nanti kita mana pasal saudara Fahmina tidak berkurang ada orang yang berserta pada kelompok Allah kata antum tusyrik kemudian apa yang kamu beri pada dengan Allah Abu Dhabi musim musim sama nanti dah melintang senjata nanti dah ada nanti dah kuda boleh tidak NASA baru balik dan NASA itu Nasarudin NASA baru balik bulan dia kata bulan ada suruh dan ada air itu boleh duduk ada highway kan sejalan dengan syarikat dan ada nak buat kilang simen atau air pakan kayu semua tak buat abang kata abang nak pindah ke bulan ada kehidupan di bulan itu yang kita nak pindah sekarang NASA dah buktikan Nabi Muhammad itu bahkan dia tak tahu cerita di bulan boleh itu pernah tak abang saya Muhammad pernah tak abang cek pada Quran boleh tak cerita itu ada Nabi ada cerita jadul berapa ingat Nabi Muhammad datang cerita pada celah Nabi Muhammad datang pada apa jumlah apa kata ingat Nabi Muhammad ni datang hanya tak bawa cerita tentang pakai celah 3 kanan 3 kiri sebelum tidur yang Nabi bawa kepada kita huda petunjuk dan supaya awak tidak sesat dan awak tidak disesat yang janggut ini kecil orang kita tak ada janggut takkan kita tak cakap tak kita tak janggut tak ada silam tak itu macam dia buat belakang seorang tak janggut
Ini tak bila bincang maulid cerita yang itu je. Cerita mudah. Nabi Muhammad membawa petunjuk. Nama dia apa? Quran. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Surah Al-A'raf juz 8. Sesungguhnya dijadikan tempat tinggal kamu di bumi dan hanya di bumi ada kehidupan. Sedikit sangat daripada kamu yang bersyukur. Tak, kita kena skip. Allah kata dijadikan bumi ini tempat kamu tinggal. Dijadikan kehidupan ini ada di bumi. Dan di bumi saja ada kehidupan. Sifat dengan Nabi Muhammad. Ada kita untuk Al-Quran. Bila Nasrah kata kita boleh pindah dulu. Harus. Dalam rezeki. Kalau manusia boleh pindah dua planet Mars, apa yang jadi baru menang? Di ketua polis kita. Bekas. Cuma ni ketentuan ini. Satu kejadian rompakan berlaku hari ini di Subang Jaya. Rompakan berlaku di sebuah kedai masak akibatkan kerugian kira-kira 2 juta ringgit. Kejadian cuma mengambil masa 3 minit saja oleh 3 rompakan. Yang polis percaya mereka terus melarikan diri kubur. Gerakan mundur berkali-kali kami puji. Agak tak bila sampai ini. Ada tak berita yang keluar? Tobat tahun tak ada. Kalaulah manusia boleh pindah ke planet lain, bila nak tertegak hukum? Suami kamu ke mana? Rukayah binti Ahmad. Dia dah pindah ke planet lain, pakai. Nanti macam mana nak buat? Tak tahu lah. JNT dah pergi dah, tapi dia tak terima surat kita. Awak larilah ke mana pun, polis akan jumpa awak. Sebab apa? Awak di bumi. Larilah ke mana pun jumpa masyarakat awak di bumi. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. Satu hari saya tengok satu kejadian terjaga benda. Tinggal itu kalau mana nak tahu apa pula. Ibu mulut sore ini. Saya tak ada pula. Saya tidak tahu. Masa itu kejadian di dalam 9 suku. Dia dapat angkat pembunuh. Polis dapat angkat 945. Sengaja. Dia cakap polis itu. Keras. Allah. Tak cari tengok keras. Itu sebab ada iklan. Lama sikit. Kalau tak ada iklan, sudah setengah pun tak tahu. Sebab apa? Sebab awak berada di bumi. Nak lari mana? Apa makna juga? Tadi saya sebut nama awak siapa Syahri. Awak kerja apa cikgu? Awak nama apa Murni? Kerja apa cikgu Murni? Awak ada kursus boleh jadi cikgu? Ya, macam mana saya jadi cikgu kalau saya tak kursus? Awak polis? Ya, macam mana saya nak pegang pistol kalau saya tak kursus? Awak askar? Awak masuk pelajaran? Ya, kakak saya nak jadi askar. Tak betul saya tak tahu. Sebelum saya jadi askar, mesti saya kursus. Tiba-tiba Nabi ada jadi khalifah itu ni tak tahu apa. Akak tak boleh, baju tak boleh, primitif, duduk dalam gua, dalam batu, dalam purba, cakap tak boleh, guna bahasa isyarat, berkulit kat luar dia, nak buat kaki pun tak pandai, ambil kayu api, itu Nabi ada. Itu Nabi ada. Nabi adakah yang jadi khalifah, nak menyalakan api, pergi ambil batu itu. Buat terang, nyalakan api. Dia Nabi lah. Dia jadi khalifah. Khalifah ni paling besar dalam dunia. Ni yang depan saya ni. Semua nak bekerja. Sekarang dah pencen. Paling besar Tan Sri. Sekarang dah pencen. Apa ada lagi ni? No. Yang lewat dia. Tuan-tuan di sini pengarah. Sekarang dia apa? Dah pencen tak? Tak mana tak? Kakinya potong tak? Memang tak mana sudah. Mana? Tuan dia apa? Saya putus. Insya tak. Tak dia apa? Mana ada pun tak tahu.
Walaupun tuan-tuan dulu orang hebat, sekarang dah becek, tuan-tuan tetap hebat. Sebab apa? Sebab kita adalah hak. Sekarang saya dah becek ya Ustaz, kita ada apa-apa, mana boleh tak ada apa-apa. Awak adalah khalifah tinggal. Bayangkan Adam alaihi salam khalifah tak alaihi dekat. Wajib lagi. Bayangkan Nabi Adam khalifah paling besar dalam dunia, nama dia khalifah. Pakai jawab tu yang dua. Datang besar lalu bawa dengan batu. Ini zaman berubah, zaman batu, zaman primitif, zaman besi, zaman buah. Tak logik. Otak kita tak betul. Sebab Al-Quran jawab wa'allama Adam al-asma' kullah. Kami telah memberkatkan kepada Nabi Adam semua perkara benda-benda dalam bumi. Sebelum dia jadi khalifah, kami dah ajar kepada Nabi Adam semua benda, termasuklah bahasa-bahasa yang hari ini kita. Itulah Nabi Muhammad. Dia bawa pada kita huda supaya awak tidak di-scam. Paling buruk tentang bila tentang gaya scammer sejak ratusan tahun yang lepas, puluhan tahun yang lepas. Sekarang awak kena scam 100,000, 200,000, 500,000. Itu tak tahu tuan. Kakak ialah duit lantak kan. Tapi kena scam akidah, kena scam pemikiran. Hari ini kita buat apa? Sambut Maulid Rasul. Siapa Nabi? Manusia paling mulia, manusia paling hebat. Anta Syamsun, anta Badrun, anta Nurul, kau pemuri. Allah. Tapi Nabi Muhammad saya terdekat. Ya, setuju. Setuju. Manusia berasal dari buruk. Nama dia Homo sapiens, nama dia Homo sapiens. Itulah asal buruk, kegunaan dengan buruk. Semua yang dengan buruk. Tuan-tuan setuju? Tuan-tuan saya kata pun kalau setuju saya tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak cuci buruk yang saya minta. Ini saya tahu. Mereka mengatakan demikian semata-mata nak menjatuhkan martabat kita, termasuklah menjatuhkan martabat manusia yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata Nabi Muhammad asal pada buruk apa jadi? Tak bayar apa mau dia. Izu negara, tengok daripada izu. Ubah pahaman dia datang membawa hidayah. Sebab itu bila dengar cerita, lain karena zakun bisyek taruduhu ilallah wa rasul. Manusia berasal dari dulu. Ini adalah pemahaman Darwin. Teori mengatakan manusia melalui proses evolusi. Daripada sikit naik tegak. Proses evolusi ini dipegang oleh Darwin. Daripada bulu banyak tak ada bulu. Dah tengok National Geographic. Tengok yang cucu nantau. Ini takut. Aku tutup. Takut kok. Yang takut. Itu turun kita cakap. Apa makna sambung maulud keluarga sendiri dan mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengar ini. Adakah bila saya cakap macam ni kena dapat surat tak? Ustaz cakap luar daripada apa yang kami belajar. Mampu ini. Kalau saya tak cakap macam ni, siapa nak cakap? Nabi Muhammad sebagai bentuk, sebab itu tuan-tuan, Nabi Muhammad itu diutuskan untuk bawa hidayah. Manusia yang pertama dapat hidayah siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ada lagi? Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-Hafiz. Itu dia ada sebelah saya. Maaf saya lawa ya. Saya bukan Al-Hafiz, saya Al-Hafiz. Allah kata Adam turun ke dunia. Qul nahbitu minha jami'an. Turun. Awal Adam turun.
Bila kamu turun ke dunia, adakah kamu kosong? Tak. Aku dah ajar kepada kamu nama dia hidayah. Fa'an kami ahuda ya pala autur alaih. Bila kamu ikut hidayah ini, jangan takut, jangan bimbang, urusan kamu settle. Allah kata pada Nabi Adam, kenapa kita hari ini masalah tak settle? Nabi Musa ada hidayahnya Taurat, Nabi Isa ada hidayahnya nama Injil, Nabi Ibrahim ada hidayahnya namanya Suhuf. Nabi Muhammad ada pembawa hidayah nama dia Al-Quranul. Sekarang kita ada masalah apa? Ada masalah apa? Masalah sekarang kita ada varian macam iman tidak ada varian yang baru. Minggu lepas varian ini, mungkin hari ini dia ada dulu yang varian lepas di NS, sekarang di NXX dia lagi kuat. Gimana? Dia kok dia ada berkembang. Dalam Islam dia tidak ada evolusi. Al-Quran jawab, Nabi Muhammad jawab, walan tidak disunnah illa kita lebih. Setiap sunnatullah tak akan berubah. Cuba kita tengok. Kamera, berapa banyak kamera mana? Dulu ada kamera meeting je handphone. Dulu kamera Allah cerita Nabi anak. Ingat ada cerita Nabi anak itu lupa. Meletup pun guna kotak kayu. Sekarang kamera semua. Cuba tengok kereta daripada Daimler, daripada Sport, tiba kereta. Start ini kereta. Sekarang, tak lama lagi tuan-tuan, start enjin, jalan. Dulu start kereta lain macam, sekarang start kereta lain macam. Dulu buka pintu kereta lain macam, sekarang mereka tambah angin untuk sendiri. Dulu tuan-tuan buka tingkat tanya, di mana rumah 25 persiaran satu? Oh, rumahnya depan minimarket, lantainya masjid. Sekarang tak tanya, apa tarik? Tak payah tanya. Apa tarik? Tarik je. Lepas kamu. Aku kata tarik PA bukan tarik lepas ni. Itu nama dia evolusi. Ini nama dia apa? Smartphone. Sebelum smartphone, handphone. Sebelum handphone, tu mobile phone. Public Haji Adi. Ingat tak dulu? Pakar urut agak public Haji Adi. Ini usah tisu. Kita ingat bakar. Rupanya mobile phone. Telefon atur. Yang berevolusi ialah ciptaan manusia. Ciptaan Allah tidak akan ada evolusi. Manusia laki, manusia perempuan sampai kiamat. Yang ini perempuan, yang ini ada lelaki. Yang ini gender ketiga. Di evolusi campuran daripada lelaki dan perempuan dibentuk yang ketiga. Nak kata perempuan sangat gelap, nak kata lelaki sangat gelap. Dia bertukar malam, terus siap, terus dia takkan berubah. Buah durian, tanam pokok, bubuhnya durian. Tanam apa dia? Buah durian. Nanti berbuah apa ya? Kalau kira hutan, berbuah hutan. Kalaulah manusia ini berubah dengan evolusi habis. Berkahwin dua suami isteri, akad dua orang suami isteri. Agak-agak takut kita yang mengandung apa ya? Tahu lah, parah kamu. Takkan laki-laki mengandung sebab dia tidak ada rahim, walaupun nama dia Abdul. Ini nama dia apa? Walan tajida li sunnatillahi tabdila.
Kamu tidak akan mendapati sunnah Allah berubah. Binatang tak akan berubah. Kalau Allah kata kuman, kuman itulah. Dia tak akan naik. Melainkan kuman itu dibiak di dalam amal. Dan dilepaskan pada manusia. Simple enggak? Ustaz tengok yang Nepal. Kepala air, flash. Dia kata banjir gila. Itu bukan banjir gila. Itu kepala air ni. Ada tak benda dengan Quran? Zuharal fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlakunya kerosakan di bumi, kerosakan di laut, puncanya tangan-tangan. Ada tak cerita empangan dalam Quran? Tak. Nama dia apa Ustaz? Empangan Nail. Di mana Ustaz? Di Yaman. Siapa yang membina Ustaz? Raja Tashduk. Di negeri apa Ustaz? Nama dia negeri Sabah. Teknologi mereka sangat hebat. Sebab itu tuan-tuan, key dia di mana key? Key dia, kunci dia. Kuncinya ialah mereka dah kunci dia. Mereka dah kunci pemikiran. Orang dulu primitif, bangsa dulu primitif, orang dulu kuno, orang dulu bodoh. Itulah yang dikunci sejak mula-mula kita banyak. Orang dulu bodoh, orang dulu tak erti teknologi, orang dulu adalah primitif, orang dulu duduk dalam gua, orang dulu menggunakan sistem batal, orang dulu tak boleh cakap, orang dulu berjalan kaki, orang dulu bodoh. Sedangkan tak pernah Allah Ta'ala cakap orang dulu bodoh. Al-Quran cakap asyadda minhum quwwah. Orang dulu lebih kuat daripada kamu. Wa amaluha aktsar mimma amaluha. Mereka memakmurkan dunia ini lebih daripada kamu memakmurkan. 100 ayat lebih dalam Quran Allah kata orang dulu lebih hebat daripada kita. Kuat ada mereka, teknologi mereka besar, cukup hebat, dan mereka memakmurkan dunia lebih daripada kita memakmurkan dunia. Bila pergi ke Yaman, kita tengok besar tinggalan empangan ini, apa itu? Mereka membina empangan di tengah-tengah bukit bukau gunung yang tidak ada pokok. Mari mana air ini? Untuk pilih sekarang empangan mari. Pilih empangan mari. Dia boleh menenggelamkan gunung kalau empangan itu dibina buat air macam gunung dibuat. Macam mana mereka membuat teknologi yang memeningkan kepala orang sekarang? Mereka menyusun akal-akal itu macam susunan Lego. Tapi mereka lawan Tuhan. Hanya dengan tindakan kecil memakan empangan hancur. Bila kita buka surah, saya cakap hampir 10 tahun. Saya cakap benda ni hampir 10 tahun kita cakap dalam ceramah. Pihak pemerintah kena kaji balik risiko membina empangan di tanah tinggi. Tolong kaji balik. Ini adalah senjata yang menunggu untuk makan kita. Kalau ada musuh, dia tembak saja empangan satu negeri yang tu. Hari ini tentu dia. Oh jadi dekat tembak. Tuan-tuan ingat semua manusia ni bagi. Ingat kita di Malaysia ni tak ada musuh. Dia tak payah hantar bom nuklear, dia tak payah hantar apa, dia pasang bom dia tembak dia rosak, kata dia bunuh. Maka empangan jadi runtuh, agak-agak boleh diri. Empangan semua berada bukti. Pecah saja empangan. Tuan-tuan tengok empangan tuan-tuan Nepal dengan Tibet. Tak boleh tanpa simpan air di bawah. Singapura menyimpan air di bawah. Sebetulnya dia tak ada bukit. Punya bawah simpanan air, tak ada masalah. Kena kaji balik tuan-tuan. Empangan mana tidak Allah Ta'ala sebut tadi.
Tapi kerana kita tidak menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk. Nabi Muhammad dia bawa petunjuk. Macam mana awak nak simpan air? Masya Allah, tuan-tuan. Orang sayang, tuan-tuan. Orang cinta Nabi Muhammad. Tiap-tiap kali maulud Nabi, dia cerita Nabi Muhammad. Bila Siti Aisyah minum daripada air gelas, Nabi ambil bekas pipi Aisyah, Nabi minum daripada bekas yang sama. Oh, romantiknya Nabi. Takkan Nabi datang hanya nak cerita minum gelas? Takkan Nabi tak cerita tentang jenayah? Dan Nabi tak cerita tentang masyarakat berbilang. Saya mengakui Nabi Muhammad benar, ajaran dia benar. So, tapi saya faham dari ini, kita duduk dalam masyarakat berbeda. So, jadi kita tak boleh nak ikut Islam. Sebab dia tekan Islam. Jadi, mungkin ajaran Nabi sesuai pada zaman dia. Tapi zaman kita. Abang, besok sahur maulud, hari satu sahur maulud, insyaAllah saat kita berapa. Panduk dah sihat. Kanser dah. Buat sakit kau habis selawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi tak percaya Nabi Muhammad sesuai untuk masyarakat berbilang masa. Apa sama? Kau sampai pada maulud Nabi. Nabi ni tu siapa? Nabi ni dia ada serta lah kita boleh ikut, ada serta tak boleh ikut. Yang serta tu dia langsir, itu kekal. Ada masa nak buka, ada masa tutup. Nabi Muhammad every day, every time, every single moment adalah sesuai itu. Kita walaupun masyarakat gembira, kenapa tak? Waktu Nabi jadi Nabi di Madinah, Nabi masih hidup. Ada orang Rom di Madinah. Orang Rom tu apa Ustaz? Nak saling. Ada orang Black Magic Ustaz? Black Magic dari Afrika. Ada orang dari Yemen, ada orang dari Arab, ada orang dari Parsi, ada orang dari Asia. Tapi mentaliti kita kata hanya orang Arab saja sama kata tuan Nabi hidup dalam keadaan masyarakat majmuk. Sebab itulah Nabi Muhammad membuat satu piagam namanya piagam Madinah. Macam mana orang Islam boleh hidup dengan orang bukan Islam di dalam sebuah negara Islam namanya Madinatul Munawwarah. Simple. Maka jangan langgar piagam Madinah. Jangan kau tolak piagam Madinah. Dan kita pernah buat di tanah Melayu. Kita buat. Digubah ya dasar. Siapa pun duduk dalam negara tanah Melayu, persekutuan tanah Melayu, rajanya Sultan dan Agung. Bangsa apapun, raja kita Sultan dan Agung. Setuju? Setuju? Okay. Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Setuju? Setuju? Agama persekutuan, agama Islam. Yang lain boleh aman, tapi tak boleh setara dengan agama. Dah buat lama dalam piagam kita dan ikut lebih malak lagi tuan-tuan. Orang lain juga dia tak faham sejarah. Nabi itu buat semua benda tu. Dan Nabi menetapkan hukumnya sekian. Tapi Ustaz, hukum Ustaz macam tak sesuai untuk dia orang tak Islam. Habis itu nak sesuai mana? Kalau mencuri potong tangan, kau datang ke satu hukum yang lebih sesuai daripada potong tangan. Cik. Tuan-tuan, orang Islam itu tauhid. Orang Islam ini ada Tuhan. Percaya dan takut kepada Tuhan. Rasuah. Tapi bila nak tengok orang mencuri, nak ambil buah mengkelam yang terjungkat daripada luar atau apa-apa pun kita takut sendiri. Tambah pakai senang. Balik yang subuh untuk tengok buah mengkelam. Kita nak curi. Tak tahu apa yang kita curi. Habis buat kita boleh pisah. Ini curi.
Orang Islam ni dia takut. Tapi ada tak bangsa yang tak takut dengan hukum? Dia curi pun suka, dia bunuh pun suka, dia langgar orang pun suka. Ada tak? Apakah undang-undang yang sesuai untuk mendekat kejahatan mereka? Kamu bunuh orang, bunuh kamu boleh. Kamu curi dia orang, potong tangan kamu. Itulah manusia. Tuan-tuan tengok satu orang bukan Islam kena roboh. Anak dia kena roboh. 5 laki-laki roboh dia. Tanya kepada mak yang si mangsa roboh. Nya, kalau kita dapat tangkap orang yang roboh anak dia apa yang mau buat, kasih bunuh lah. Ada tak dia kata? Masuk penjara 10 tahun. Ada dia cakap. Baiklah dong dia kata. Sekali saya buat, tak ada siapa yang roboh. Yang masuk kat tu dia. 8.30. Masuk waktu berapa? 8.30. 8.30. Tuan-tuan. Jadi kalau nak selesaikan masalah jenayah, Nabi mengajar. Tak ada siapa nak mencuri dalam Nabi. Tak ada siapa nak bunuh dalam Nabi. Tak ada siapa nak menjatuhkan marwah. Hidup adalah aman. Tuan-tuan nak cakap soal apa? Ustaz, ya hati saya tak tenang lah Ustaz. Kenapa? Tak tahu Ustaz, banyak masalah Ustaz. Nabi lagi jawab. Ustaz, baik, dia sendiri kenal. Saya. Oh, silakan. Masuk gambaran video ya. Baik, di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, sama boleh dengar apa azan ni. Baik, baik saya yang mulia. Kita bercakap hari ini tentang anxiety.
susah hati, tak tenang hati, tak boleh nak fikir dah. Jadi ketok-ketok ada apa? Dari orang tinggi naik agak saya anxiety lah. Banyak masalah cik. Kenapa makcik tidak kembali kepada Allah dan Rasul untuk menyelesaikan masalah anxiety? Pakcik menghadapi masalah apa? Dari kemurungan dan sekarang depression. Allah. Saya tahu masalah anak, masalah isteri, masalah kawan. Mau ujian je nanti. Ujian apa pula? Ujian mati susah. Ini sekarang. Apa nak balik kepada Rasul? Nabi kata siapa-siapa yang berhimpun dalam masjid, siapa-siapa yang membaca ayat Al-Quran, siapa-siapa yang mentadaruskan Al-Quran di dalam, siapa-siapa yang belajar di dalamnya, duduk berhimpun macam ini, Allah Ta'ala akan turunkan ketenangan kepada malaikat akan memayungi dengan payungan Allah. Kita hari ini bila ada susah hati apa? Mengadu. Kuatlah hati. Ada masalah dengan suami, mengadu dalam kesukaan. Suami tak guna kau parah yang anak pun dia lagi. Kawan-kawan pun masuk. Tiba lagi tiba. Ini nasihat Tuhan. Tadi abang tu azan. Apa? Tak apa. Azan. Kita dengar dia. Ada yang senyum. Kurang-kurang ni dia azan. Sekurang-kurang dia azan. 5 kali sehari semalam Allah panggil hayya as-salat, hayya al-falah. 5 kali sekurang-kurang kita dengar azan dari iqamah. Orang yang mengadu pada Allah tiap-tiap kali semalam. Itulah time untuk mengadu pada Allah. Kita tengok dalam Raudah di Masjid Nabawi. Selepas kita sembahyang sunat di dalam Raudah, tengok orang depan kita. Dalam hati kita ada apa? Ini salah waktu sunat. Dia doa dengan waktu tu. Wah, waktu rugi mana? Tak tahu. Tengok orang lagi juga. Tuan-tuan dalam mengadu Allah. Jadi kita mengadu dalam media sosial. Kenapa tak mengadu waktu sembahyang? Mengadu pada Allah lepas sembahyang bangun tengah malam. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Pada sebagian malam pada mereka itu hendak daripada tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan minta kepada Allah. Dan Allah tutup ayat tadi, dan mereka menginfakkan harta mereka pada jalan Allah. Rupa-rupanya mengadu saja tak cukup, sedekah itu ingin guna. Abang sembahyang malam tak pernah juga. Abang sakit kanser. Ya. Abang pernah sembahyang malam? Saya dapat tidur nikmat Ustaz. Sembahyang malam apa? Bukankah sembahyang malam itu disuruh oleh Allah? Allah mengadu kepada Allah. Saya sakit ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Aku sakit ya Allah. Isteri mana? Kalau Allah sakit, ini macam saya sakit tau. Bertidur kan? Sampai saya tak boleh tidur tau. Gaduh. Gaduh kepada Allah. Ya Tuhan, Allahum tanahnya Allah berikan yang banyak. Ya Allah, aku dah masalah tempat kerja. Ya Allah, pada Engkau lah aku mengadu. Ya Allah, nak menangis kan? Bukankah menangis itu menghilangkan tension? Tak ada orang cakap, apa? Jangan menangis. Kuat. Jangan cuba lepaskan. Menangis ke? Tambah-tambah menangis kepada Allah. Ya Allah. Ya Allah.
Dan kesempurnaan dia apa? Rupa-rupanya sedekah di tuan menghilangkan masalah, memanjangkan umur, memberikan rezeki pada kita. Bukankah rezeki itu adalah juga ketenangan? Dan ketenangan itu datang daripada Allah untuk kita. Dialah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang beriman. Anzala sakinah, diturunkan ketenangan kepada siapa? Turun pada hati kita orang beriman. Salah satu caranya apa? Duduk dalam masjid, berhimpun dengan Allah, baca Quran, dengar ayat Quran, hadis, menenangkan jiwa. Kita alami stres, kita alami depression, kita alami anxiety. Kuliah tak nak datang, masjid tak nak sampai, subuh tak nak datang. Saya dah datang, saya akan semayang malam, pukul 4 pagi saya datang, Ustaz. Begitu, pintu kunci. Pintu bakar kunci, Ustaz. Saya nak semayang malam. Ustaz cakap pergi disco tak boleh, pulang malam tak boleh. Saya nak mengadu dengan siapa, Ustaz? Saya cukup pergi masjid mengadu pada Allah. Pintu bakar kunci. Habis tu, saya baca, Ustaz. Elok polis lalu, Ustaz. Sudah tak belajar, Ustaz? La ilaha illallah. Bang, boleh tak kita jadikan masjid kita ni penyelesai masalah orang sekeliling? Ini dah banyak peraturan sangat, kita orang takut kan? Tadi saya semayang maghrib dan juga main. Semua orang bila juga main itu dicuri mata juga. Main. Bapak akan datang, anak datang. Kau masih tidak di hati kau. Anak macam itu. Tak ada tua-tua pun nak datang. Dari kecil lah. Ni barang sangat, tuan-tuan. Dilarang tidur dalam masjid. Saya semayang tepi switchboard. Semayang tepi switchboard satu masjid. Dia sampai lambat. Saya tumpah ceramah saya di Padang. Tumpah semayang Isyak. Orang habis semayang saya buat masuk. Waktu saya semayang, tu siap boleh sambil tu. Sambil dia tutup switch off. Main sikit, itu lah. Saya ni seorang rakyat yang baca, saya anggap tahu saya. Macam mana masjid? Masjid ni tempat menenangkan jiwa. Sebab tu saya suka dengan masjid tuan-tuan cantik, bersih, elok, cantik. Kalau tak tenang, kita tak. Besok kita nak buat pula pasal 3. Mudah-mudahan wakaf tuan-tuan untuk yang ini, untuk yang itu dan yang kami sun yang di sana, itulah yang menyebabkan kita tenang di dunia sampailah di hari kiamat dalam kubur tenang. Wakaf yang kita jalan. Sebab Allah sebut dalam surah As-Sajdah, Allah sebut punya banyak ayat dalam Quran. Wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu buka surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Wa mimma, orang yang percaya pada benda baik, orang yang mendirikan salat dan orang yang menajakan hartanya pada jalan Allah. Ayat tentang jalan Allah itu selalu dibujuk seolah-olah menyempurnakan yang sebelum daripada itu. Siapa orang yang bertakwa? Yang percaya pada benda baik. Siapa orang yang percaya? Yang mendirikan salat. Siapa orang yang bertakwa? Yang sedekah. Supaya dengan surah Sajdah tadi, siapa orang yang beriman? Orang yang beriman ialah orang bangun sembahyang malam. Siapa orang yang beriman? Orang yang doa pada Allah. Siapa orang yang beriman? Orang yang sedekah pada jalan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sebut tentang sedekah Allah, itulah tanda kita yang beriman. Pelengkap kepada sifat takwa dan iman. Nama dia apa? Bila anak kita putih, rambut pun mawak lah. Putih. Putih kamu. Ini sebab tentang sedekah. Benar. Saya dulu di apa? Saya ini boleh selama di JN.
Hotel saya diampak. Hotel Mamok. Selepok. Kenapa selepok? Abang hotel Mamok. Order dia, roti canai. Hari ketika satu hari saya keluar dari hotel. Nak pergi ke kereta kaki empat. Datang satu jam. Datuk. Mana pula dari mana apa? Saya dari Tangi. Oleh hati saya kata mana tu tak budi dia tu. Rupa je dia jual pokok tempat satu perempuan dia cakap. Begitu dia kata, rajuk dia tak rajuk. Kata tolong saya tolong Datuk. Saya dah faham bagi itu satu. So otak hati Datuk. Tolong ambil so tolong. Dan baik ambil sebelum ni. Dia tak nak beli pokok awak. Saya tak makan pokok. Ambil faham. Datuk. Tolong dalam beli tu. Saya kan dah pergi sebelum ni. Ini sebenarnya saya punya hati. Saya kata apa yang di 20 ringgit? Dia pun bagi saya 20 ringgit. Saya kata saya tak tahu. Lagi dia kakak dari ni abang dua dia tak beli. Dia pun pergi kat abang tu bagi pokok yang saya bagi. Saya nak keluar susah dia tak kaki bayar berat. Dia pun ada. Boleh. Lagi belakang pula aku kan. Bila sudah meninggal ya Allah. Kalau aku beli semua pokok dia dari taknya miskin. Apa salahnya beli semua setokok? Misal, kita tak misal. Besok nak mati, kenapa lah kita wakaf dekat masjid ini? Bukan kata cakap dah tak boleh, wasiat dah tak boleh. Dalam hati kata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, kalaulah kau boleh panjangkan sedikit umur aku, tolonglah panjangkan Pak Aswad dan aku nasib. Rupanya itu kata-kata orang nak mati. Siapa berikan? Allah berikan. Waktu nak mati ada dua benda yang kita nak buat. Ya Allah, tolonglah panjangkan umur saya nak sebentar. Wa aku minas solihin, saya nak beramal soleh. Allah kata dah jalan. Menyesal semua hidup kebahagiaan. Sebab itu tuan-tuan, segala persoalan anxiety tadi apa Ustaz? Datang sikit, belajar, berzikir, duduk dalam majlis ilmu, sembahyang subuh, insya-Allah sihat. Ustaz, saya ada banyak masalah Ustaz, saya tak tahu lah Ustaz. Ada isteri garam Ustaz. Ada anak-anak tak hormat saya Ustaz. Ada suami dia kaki pukul Ustaz. Allah Ustaz. Ada jiran Ustaz, dia buang sampah dalam rumah saya Ustaz. Ada mak betul garam Ustaz. Nama apa? Minyak maksud. Lagi dia terhati lagi tak minyak maksud yang berapa? Tak apa kan? Bang, masalah madu kecil. Kecil kata Ustaz. Jantung saya tersemat 3 Ustaz. Buah pinggang saya sebelah ada berfungsi Ustaz. Ustaz kata kecil. Kaki saya ni Ustaz. Go out Ustaz. Tu kereta saya dah 6 bulan tak payah Ustaz. Abang, di dalam Al-Quran ada satu ayat. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala sebut apa yang bertakwa kepada Allah, Allah tolong dia. Allah bagi rezeki tanpa diminta. Tapi kalau saya tak usaha Ustaz, macam mana saya nak dapat rezeki? Allah kata dia bagi rezeki, dia bagi rezeki. Tugas abang bertakwa. Dan bentuk pertolongan Allah sangat hebat. Macam mana takwa Ustaz? Abang hanya perlu taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah. Kena yakin. Siapa yang saya kalau kan nak turun go and give out pangkat yang ini memang tak disimak cat merah rumah bayar tak ada tak dalam bukit kalau
Pak, zaman dulu bukan suruh anak bunuh dia. Satu negeri nak bunuh. Satu negeri buat rakyat mencari dapat hidup atau mati lah. Tentera turun, polis turun, masyarakat turun, rakyat turun cari. Akhirnya mereka duduk dalam gua. Kita hadis itu dulu. Hadis yang sebab saya ya rehat pergi dosu 309 tahun 309 tahun itu dalam gua. Nama dia apa? Ashabul Kahfi. Tak ada siapa yang masuk dalam gua 309 tahun. Tak ada siapa yang nak cari bunuh mereka 309 tahun. Hilang daripada radar 309 tahun. 309 tahun mereka tidur dengan nyenyak, tak ada yang lebar. 309 tahun tak payah masak. 309 tahun tak payah mandi. 309 tahun tak payah basuh kain. 309 tahun tak payah pakai rumah, elektrik, air. 309 tahun tak payah matok balik kampung. 309 tahun ayah fikir minyak bulan ni naik ke rotak, ayah fikir 309 tahun Tuhan setan dengan tidur. Macam satu settle masalah dengan diri. Saya tak faham malam ni kalau tuan-tuan gitu. Tuhan sedang settle kan masih tidur. Tuan-tuan yakin ke tak yakin dengan Allah? Pertolongan Tuhan sangat dahsyat. Pintu gua tak ada siapa yang masuk, tak ada siapa yang nak masuk, ada seekor anjing depan tengok muka, tak ada siapa masuk. Sebab itu. Kenapa? Dan 3 orang itu tak mengandung 9 bulan. Allah wahnan ala wahnin wa bisoluhu fi amain. Teruknya mengandung, letihnya mengandung, comeng mau pikul lainlah. Bila beranak menjerit, kita sakit. Masa tu hilang nak malu. Hilang nak malu bila calik negaroi. Macam tu nak terjadi pada seorang perempuan. Bila dah bersalin, Allah perintahkan pada perempuan ini ambil anak dia yang baru beranak tadi, buang dalam sungai, hanyutkan dalam kotak kayu. Hanyutkan dalam kotak kayu. Bayangkan budak merah, belum cakap, belum apa pun baru bersalin, hanyutkan di sungai. Siapa yang suruh? Allah yang suruh. Kenapa dia hanyutkan Ustaz? Tentera Fir'aun cari nak bunuh. Kenapa dia nak dibunuh Ustaz? Sebab Fir'aun keluarkan arahan anak-anak budak laki-laki bunuh. Kebetulan anak dia adalah lelaki. Cubalah mak budak tadi macam isteri kita. Gaya, ya, campakkan anak awak di sungai. Kau buka masa. Sudah ada. Boleh saya dapat anak sudah campak. Awak tak tahu kata apa. Mak Nabi Musa dia campak. Kalau dia ikut adik kamu, mana nak kotak tu bawa? Kakak melalui di tepi sungai. Rupa-rupanya kotak kayu yang bawa Nabi Musa sampai dekat tepi istana dia. Di tepi sungai. Diambil oleh daya, bawa pada isteri tuanku. Ada baby pun. Ya Allah, siang tunggu. Bawa balik pun. Bila sampai di istana, apa yang dibawa? Baby lah. Laki ke perempuan? Laki lah. Bunuh. Orang bunuh budak di luar kau masuk dalam istana pula. Bunuh. Amboi. Dia nak bunuh je. Dia pergi ke sini. Sebab tu tuan-tuan segala anak tuan-tuan ada lagi mahu bunuh.
Itu yang saya tak boleh terima ada saya tu. Masuk. Tak boleh lucu. Mereka isteri tak lagi. Rabau punya anak. Ada saya tampak. Ni orang ramai sini ni. Lupa apa. Senang main selit. Isteri tidak kata yang dia tak melek dah. Bela-bela nak minum susu. Tak ada siapa yang boleh. Ni siapa yang ada susu kan? Cari kerja apa yang melek dengan nanti dia. Tuan tu, saya boleh bagi waktu satu orang yang boleh susu dan budak ni. Apa dia? Rupanya kakak dia pergi mandi mak. Mak pun datang ambil anak dia. Bertemu balik dalam istana. Bila disusukan, tidak Nabi Musa. Cik duduk dalam istana. Main susu dalam budak. Tak dibunuhnya Nabi Musa. Makan komplit. Tak payah nak basuh kain. Ada yang basuh kain. Nilai Nabi Musa. Kerana Allah taat pada Allah. Allah settle masalah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan sekarang banyak masalah, Nabi aja apa? Bertakwa. Ada tak Nabi cerita macam mana nak settlekan masalah? Ada. Ini nama dia Saf. Ini nama dia Saf. Nabi kata, Man shalla subha bahwa fi zinnatin. Siapa-siapa yang sembahyang subuh berjamaah, Allah akan jaga. Settle. Tuan-tuan, kita ada masjid. Rumah kita keliling. Siapa-siapa yang sembahyang subuh, Allah jaga. Sikit yang Nabi punya penyelesaian masalah. Ustaz, kenapa penyelesaian masalah yang Nabi bawa sikit, Ustaz? Senang settle, Ustaz? Sebab kita hidup di dunia. Yang berantem. Tuan-tuan, saya dah ceramah ni tuan-tuan. Sejak abang rasa ada sejak tak terasa. Memang tak terasa ke abang tekak. Yang terasa saya nak terasa apa? Ada tak tuan-tuan bila saya ceramah? Ada tak dia ingin? Saya kadang-kadang berceramah 36 tahun. Itu sampai Ustaz itu sok. Kau nak minta saya ceramah 30 tahun. Tiba-tiba bila main ceramah, okey, Ustaz azan sok. Lagi senang pun juga. Pernah ada. Tapi saya tidak. Ada yang saya akan lupa lagi. Lagi 5 minit sudah stop. Astaghfirullahaladzim. Kalau saya tiap-tiap bulan majlis langkah-langkah. Tak bila pula nak langkah. Ini kali pertama saya datang ke Surau Tuan-tuan. Saya start ceramah tahun 90. Sekarang 36 tahun. Tak nak jumpa balik 36 tahun Malaysia. Kalau tuan-tuan masih tak seronok ceramah saya. Pintu besar belakangan. Kalau abang Fras, tiang semua orang lecuk. Dinding semua orang dah ambil. Bang, balik rumah bang, kita ada sofa lah. Kalau nak elektrik malam ni tak ada aircon, tak ada panas. Baliklah rumah kita ada aircon lah. Kalau masjid malam ni tak buat makanan, tak apa. Rumah kita ada. Ada makan tak sedih? InsyaAllah. Isteri ibu ni. Pasal apa? Pasal kita di dunia. Apa ada masalah apa? Masalah saya Ustaz, isteri saya buat melete, cerai. Lepas ni kahwin saya, cari yang bisu. Amat dunia. Tak sok, suami tak sok kaki tutup, dia lompat habis tak minta cerai. Habis dah kahwin dengan orang yang tak ada tangan. Settle. Dunia ni apa ada orang settle masalah. Tapi kalau amat mati lah. Dalam kubur bilang,
Diamlah muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesaikanlah dipingus orang, tinggallah jasad seorang diri. Gelap, boleh dengan teks ini. Gelap, ini. Tapi dia sempit, tapi dia apa deh? Sampai dia ular, sampai dia ular membeli, sampai dia boleh settle. Sebab itu tuan-tuan, sebelum mati settlekan dulu. Sebab bila dah mati tak boleh dia settle. Ada salah satu benda yang settlekan masalah dalam kubur, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita masuk dalam kubur, orang nampak saja yang menghantar kembali ke rumah, datanglah malaikat. Dua. Ada yang cakap 7 orang. 7 orang tak dia datang. Tuan-tuan yang mengira tu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buntik. Dalam apa-apa itu dia. Itu mesti. Kali jawab. Aduh. Keluar-keluar tanah kubur. Lama dia cerita. Mati pula dia. Dia apa mayat tadi pukul sebelah, orang apa mayat tadi pukul 5. Mayat perkara bukan kau yang akan aku letak. Kau pula datang dia. Tuan-tuan, dulu ada satu wabi Yesus sendirikan ceramah. Saya merasa berbangga kerana berada dalam majlis ilmu ini. Majlis ilmu ini merupakan satu usaha yang amat makhluk bukan aktif. Kalau tengok apa itu tak bukan aktif. Amat makhluk naik muka. Bulat sudok mereka. Apa yang penting orang. 2 mereka ini akan datang. Tapi apakah kata imam kata pesan kata kubur? Ya Kazim bin Nazira, apabila kami meninggalkan kamu di sini, maka tinggallah kamu di sini sampai hari kiamat. Dan selepas ini akan datang pada kamu 2 malaikat yang berwarna hitam. Yang pertama bernama Munkar, yang kedua bernama Nakir. Mereka akan datang bertanya kepada kamu tentang beberapa soalan. Maka dengan kamu takut dan gentar, jawablah dengan pasir dan tenang. Kerana mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Semangat terima. Janganlah kamu takut dan gentar. Mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Kalau lamanya itu boleh jawabnya dulu. Tersenang mereka berkata, dua generasi baik kita boleh jawab. Kalau banyak tu boleh jawab, banyak dulu aku terus dapat terima pertanyaan. Bila datang malaikat bukan akhir, dia tanya oleh Mayat, kamu kenal lelaki ini? Muhammad bin Abdullah? Itu soalan dia. Dia kenal. Dia adalah hamba Allah. Dia adalah usul Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah usul. Malaikat kata kami tidak tahu jawaban kamu. Kamu tinggallah di sini, dilapangkan 70 hasta, dicahayakan pada kamu, seolah-olah kamu tidur macam malam pengantin, didapat kamu seolah-olah ibu, musuh dan anaknya. Rehat kamu seperti ini. Rupa-rupanya Nabi Muhammad akan selesaikan masalah kita di dunia dalam tubuh kondisi. Bayangkan tuan-tuan. Tuan-tuan kata tak penting Nabi Muhammad. Bila masuk munafik pasti punya orang. Kamu kenal Muhammad ayat Allah? Dia yang bodoh. Mampu. Dihimpit sehingga bersisik ke laut. Allah. Sebab itu dari dalam
Macam mana Nabi Muhammad boleh mengaku kita sebagai umat cinta kepada kita, memberikan syafaat kepada kita. Walaupun sikit. Tadi akan azan saya doa pun. Selepas dia azan dia baca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Mesti berkali cantik. Tapi tempat yang paling cantik itu nama dia rumah. Lampu tu cantik. Itu kalau kepala jatuh, kalau ni nak cakap. Boleh hebat lampu cendeling. Dalam syurga ada satu tempat paling cantik sekali, paling tinggi sekali. Nama tempat itu ialah Wasilah. Satu hari Nabi kata, doa, mudah-mudahan Wasilah itu boleh datang. Mudah-mudahan aku dapat Wasilah. Tempat yang paling tinggi dalam syurga, macam kubah kita, paling tinggi dalam syurga. Nabi kata, siapa yang doa aku dapat Wasilah, itu bagi syafaat. Hanya dengan doa. Ustaz, bila doanya Ustaz? Lepas sembahyang. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan. Itu dah wasilah. Ya Allah, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan kedudukan yang tertinggi. Itulah dia. Siapa yang doa Allah bagi, Nabi bagi syafaat kepada dia. Kita pada waktu itu azan tak menjawab, doa pun tak digalakkan. Sedangkan Nabi nak bagi syafaat. Kita tak sambut cinta Nabi. Bapak ni turun baca doa, mudah-mudahan kita dapat syafaat. Ustaz, ya, saya dari masa kecil sudah dengar hadis ni. Sejak tu bapak dari azan, saya akan baca doa, mudah-mudahan saya dapat syafaat. Sebab tu saya tak semayang. Sudah saya juga syafaat dapat Allah. Kalau nampak itu video Ustaz, sudah ada. Jadi tuan-tuan, masa tamat, insyaAllah saya dah ceramah 36 tahun. Nak jemput lagi, tak so? 36 tahun. Terima kasih Tanzri, terima kasih semua. Saya minta maaf kita terkasan bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.